Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Terdapat satu berita sedih hari ini, ataupun pemergian yang mengejutkan ramai, terutamanya seluruh Malaysia. Mengejutkan kepimpinan politik. Dan sudah pasti, ramai rakyat Malaysia yang turut berduka cita dengan pemergiannya satu lagi insan yang paling kita tidak akan lupa. Dalam sebuah artikel dari Sinar Harian, Bonda Sultan Mizan mangkat. Berita sepenuhnya, Bonda Sultan Terengganu, Tengku Besar Terengganu Fatimah alias Sharifah Nong Al-Sagof Abdillah mangkat di Kuala Lumpur pada jam 3.17 pada Kamis. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Muhammad Sopian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, jenazah Allahyarham dibawa dari Kuala Lumpur ke Terengganu dengan menggunakan pesawat khas pada tengah hari. Beliau berkata, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Istana Al-Muktafi Bilasha, Ladang, Kuala Terengganu, untuk penghormatan terakhir dan urusan pengebumian. Jenazah Allahyarham akan dimakamkan di makam Diraja Masjid Al-Muktafi Bilasha, Ladang sekitar jam 4 petang. Menurut Muhammad Sopian, Tuanku Mizan Zainal Abidin memperkenankan tempoh berkabung selama 5 hari bermula Kamis. Majlis tahlil akan diadakan selama 5 malam berturut-turut di Balai Islam Istana Syarqiyah mulai malam ini. Artikel ini pada 3 Ogos. Bagi saya ini satu pemergian yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik di Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia. Salam takziah kita ucapkan. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Ini satu lagi kejutan buruk untuk bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir. Tiba-tiba dalam sebuah artikel mengesahkan Tun Mahathir, nama Dr. Mahathir berada paling atas berkaitan dengan tinjauan ataupun kajian. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Artikel dari Biharian.com. Dapatan dari CIJ, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Nah, saudara-saudara, adakah di sini kita dapat melihat Tun Mahathir sebagai pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang tidak baik? Disebabkan di dalam kajian ini, dapatan CIJ, Mahathir sebagai penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Dapatan itu berdasarkan analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak pada Ucapan Benci yang dijalankan Center of Independent Journalism CIJ dengan kerjasama University Malaysia Sabah UMS dan University Science Malaysia USM. Nah, saudara-saudara, kalau kajian ini diviralkan di seluruh media sosial dan ramai rakyat Malaysia, 30 juta rakyat Malaysia tahu tentang kajian ini, keputusan kajian ini di mana hadir sebagai penganjur utama. Adakah kabar angin sebelum ini yang dinyatakan Mahathir akan bertanding semula dan bakal menjadi ahli parlimen, di mana dalam Syabudin juga menyatakan kalau bukan Kelantan, Melaka mungkin menjadi pilihan kedua Tun Mahathir untuk bertanding. Bahkan di dalam kabar angin itu mengatakan juga PAS akan mengosongkan satu kerusi ahli parlimen untuk Mahathir supaya Mahathir menjadi ahli parlimen. Tetapi adakah ini membolehkan Mahathir terus mencapai misi menjadi sekali lagi menjadi ahli parlimen? Sekiranya kajian ini tular, hasil itu diperoleh berdasarkan pemantauan sepanjang tempo
24 hingga 30 Julai. Mengulas lanjut dapatan itu, Pengarah Eksekutif CIJ, Wajs Naidu, berkata, naratif Dr. Mahathir berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum. Sebaliknya, mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan sedemikian, katanya, sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahathir. Microaggression ataupun keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok yang lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan ini, menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara. Seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina turut berkongsi bahwa dia terus menerima pelbagai komen berbau perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belahkan ini dalam talian. Justru kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak menggesa kebertanggungjawaban dari pihak berkuasa. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah ini memperlihatkan bahwa nama Tun Mahathir layak untuk sekali lagi diangkat menjadi pemimpin negara ataupun sebagai ahli parlimen? Saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru untuk Tun Mahathir. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, pada pilihan raya umum ke-15 pada November lepas, kita juga tahu keputusan satu kerusi ahli parlimen PAS yang telah dibatalkan, walaupun ada juga pihak mahu keputusan ahli parlimen Marang, yaitu yang dimenangi oleh Hadi Awang juga dibatalkan, namun juga akhirnya keputusan itu dikekalkan di mana Hadi Awang masih kekal sebagai ahli parlimen. Tetapi keputusan di Kuala Terengganu pula telah dibatalkan. Nah, saudara-saudara, ini berkaitan dengan rasuah ataupun beri duit kepada pengundi semasa kempen ataupun semasa PRU 15. Ada yang berkata pada PRN, jangan lagi undi PAS disebabkan mereka sudah terang-terang terlibat rasuah. Nah, semua itu orang yang cakap banyak pandangan. Di dalam komen YouTube pun ada, bercakap-cakap dengan kawan pun ada. Hari ini, saudara-saudara, dalam sebuah video yang saya ada post sebelum ini, terdapat satu komen yang amat mengejutkan dan menarik minat saya untuk dikongsikan kepada Anda semua. Komen ini dalam satu video saya berkaitan dengan PAS hilang satu kerusi MP. Hari ini persoalannya, PAS hilang satu kerusi MP disebabkan kerusi MP ini, menurut Syahbudin.com, saya ada membaca di dalam artikel Syahbudin.com, satu MP ini, MP PAS akan dikosongkan untuk diberikan kepada Mahathir. Nah, setelah saya membuat ulasan tentang video itu, saya telah mendapat beberapa komen. Komen yang pertama, banyak lagi yang akan gugur kes rasuah beli undi. Nah, adakah ini dinyatakan kepada parti PAS oleh salah satu viewers di dalam channel ini ataupun subscriber yang telah membuat komen ini? Banyak lagi yang akan gugur kes rasuah beli undi. Nah, saudara-saudara, persoalannya, siapakah yang akan gugur? Adakah kepimpinan dari PAS? Berkaitan dengan kes rasuah, disebabkan di Kuala Terengganu pun sudah dibuktikan, di mana ahli parlimen PAS kemenangan itu telah dibatalkan di Terengganu. Dan komen yang kedua, tuan-tuan dan puan, ini saya rasa kepada Mahathir, sebab di dalam konten ini ada menyebut nama Mahathir.
Komen yang kedua ini menyatakan, dah cukup umur, berehatlah. Adakah di sini Tun Mahathir yang masih kita dapat lihat mahu kekal di dalam kancah politik Malaysia yang semakin hari semakin hangat? Persoalannya, masihkah Mahathir relevan pada hari ini? Masihkah Mahathir mampu untuk melawan kepimpinan yang ada hari ini? Bukankah terdapat komen sebelum ini menyatakan Tun Mahathir sepatutnya fokus sahaja menjadi negarawan untuk membangun Malaysia dari pelbagai sudut akademik, ekonomi, dan sebagainya. Bukannya melawan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kita juga tahu Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berhadapan di mahkamah. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam komen ini banyak lagi yang akan gugur. Adakah calon yang sudah diantar PAS akan gugur, yang akan bertanding di setiap DUN pada pilihan raya negeri, ataupun mungkin ahli parlimen PAS yang akan gugur, ataupun kepimpinan PAS yang lain yang akan gugur? Nah, semua ini menjadi persoalan. Tuan-tuan dan puan, bagaimanapun itu hanya spekulasi. Saya hanya mengulas komen dari salah satu viewers di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.